Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-104. InsyaAllah pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-46 dan 47 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk turut berperang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Tetapi Allah tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkannya semangat mereka. Dan dikatakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama-sama orang yang tinggal. Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu, melainkan kerosakan. Dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu, dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah, iaitu kekacauan dalam kalangan kamu. Sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka, dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah la'awda'u pada ayat ke-47 surah At-Taubah ini diambil daripada perkataan awda' yang bermaksud mempercepatkan langkah berjalan bagi kenderaan, khususnya unta. Kalimah ini menggambarkan keadaan orang munafik yang bermaksud melemahkan kedudukan umat Islam sekaligus memecah belahkan kesatuan, seperti mana keadaan seseorang yang mempercepatkan pergerakan kenderaannya untuk segera menyampaikan berita penting atau melakukan sesuatu perkara. Manakala kalimah wa fiikum samma'un pada ayat ke-47 surah At-Taubah, orang munafik menjadi mata-mata mendengar percakapan orang mukmin lalu menyampaikannya kepada pihak musuh. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdul Aziz dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menyatakan secara ringkas latar belakang ayat ke-46 dan ayat ke-47 bahawa setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang perangai orang munafik dan sikap berdolak-dalik mereka daripada menghadirkan diri di medan jihad, maka dalam ayat berikut ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pula pelbagai karenah dan sikap cerewet mereka, iaitu sikap suka menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat Islam dengan menyebarkan pelbagai cerita karut dan sikap mereka yang suka melihat pergaduhan sesama umat Islam.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sekiranya orang munafik itu keluar ke medan jihad, mereka hanya akan menjadi duri dalam daging dan gunting dalam lipatan kepada kaum muslimin dengan pelbagai angkara mereka. Sebab turun ayat ini ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap sedia untuk keluar ke medan perang Tabuk. Maka baginda telah bertanya seorang munafik yang bernama Jad bin Qais. Sabdanya, wahai Abu Wahab, tidak teringinkah kamu untuk keluar memerangi Bani Asfar? Itu panggilan kepada orang Rom. Adakah sebab kamu akan memperoleh faedah dengan mendapat beberapa orang tawanan wanita dan barang-barang yang bernilai tinggi? Maka Jad menjawab, ya Rasulullah, semua orang di dalam kalangan kaum saya mengenali saya sebagai seorang kaki perempuan. Sebab itu, saya bimbang nanti kalau terserempak dengan wanita Rom, saya tidak akan dapat mengawal nafsu syahwat saya. Oleh yang demikian, tolonglah jangan ganggu saya dengan mengajak ikut berperang dan izinkanlah saya tinggal di rumah sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam bahawa sekiranya orang munafik itu ingin turut serta keluar berperang, sudah pasti mereka turut membuat persiapan bagi keperluan perang itu, seperti menyediakan bekalan makanan dan peralatan senjata. Sebaliknya mereka tidak menunjukkan sikap seperti ini sedikit pun. Maka ini menjadi bukti bahawa sejak awal-awal lagi mereka tidak mahu turut serta dalam peperangan. Ini bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang sejak awal lagi tidak inginkan mereka ikut berperang kerana penyertaan mereka tidak akan membawa sebarang sumbangan dan manfaat pun. Bahkan akan menyusahkan kaum muslimin sahaja. Ini kerana sikap buruk mereka yang suka mencetuskan kekacauan dan kegelisahan melalui pelbagai khabar angin dan fitnah. Kerana di kalangan kaum muslimin pun ramai juga yang mudah terpengaruh dengan hasutan. Manakala Profesor Dr. Tunku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-46 dan 47 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa jikalau benar-benar mereka ingin pergi bersama kamu, mereka tentu telah membuat persiapan, sama ada bekalan makanan maupun kelengkapan senjata. Namun sebenarnya Allah tidak menyukai mereka turut pergi berangkat berperang bersama tentera Islam. Kerana jika mereka turut pergi bersama, nescaya ketika perjalanan ataupun di medan pertempuran, pasti mereka akan menyebarkan tipu daya yang buruk dalam kalangan tentera muslimin yang merosakkan moral dan semangat juang tentera Islam. Maka dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, tinggallah kamu bersama anak-anak kecil, orang lemah dan perempuan, kerana mereka semua tidak berangkat untuk turut berperang. Seandainya mereka berangkat pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk, pastilah mereka hanya mendatangkan kerosakan, kelemahan dan kekacauan dengan cara menyebarkan hasutan serta persengketaan antara pasukan tentera muslimin. Di antara kamu ada golongan yang lemah iman yang mudah dipengaruhi oleh kaum munafik. Kehadiran kaum munafik hanya akan mendatangkan fitnah di antara pasukan muslimin, bahkan mereka saling berselisih dan hubungan menjadi renggang sehingga pasukan tentera Islam tidak lagi kuat untuk menghadapi pasukan musuh. Di akhir ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Dia Maha mengetahui segala yang tersirat maupun tersurat, sama ada yang sudah berlaku maupun perkara yang akan datang. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amdullah ataupun lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-46 dan ke-47 surah At-Taubah menjelaskan sekiranya mereka ada kemahuan yang baik untuk turut serta dalam peperangan, nescaya mereka akan menyiapkan segala keperluan seperti bekalan belanja, senjata, kuda tunggangan atau unta,
tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki mereka untuk keluar. Lantaran itu, dia telah mengusir mereka dengan maksud Allah tidak menyukai mereka keluar bersama-sama dengan orang yang beriman disebabkan keraguan dan tidak telus mereka. Oleh sebab itulah, mereka langsung tidak membuat sebarang persiapan kerana tidak mempunyai niat yang tulus serta meminta izin hanya semata-mata untuk menutup isi hati mereka yang sebenarnya, iaitu ragu dan takutkan mati. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang yang duduk. Artinya, tinggallah kamu bersama-sama orang yang tidak pergi berjihad. Seperti orang yang sangat tua, orang yang sakit, orang yang lemah, kanak-kanak serta golongan perempuan. Di sini terdapat beberapa pentafsiran. Siapakah yang berkata sedemikian? Penafsiran pertama ialah akibat daripada mereka meminta izin untuk tidak pergi. Darjat mereka sama dengan orang sakit, orang tua, kanak-kanak dan perempuan. Tafsiran kedua ialah ia merupakan bisikan syaitan kepada mereka. Tafsiran yang ketiga ialah merupakan percakapan di antara mereka. Manakala tafsiran keempat pula ialah mereka diizinkan untuk tidak pergi, namun keizinan itu bukanlah dengan hati yang reda, malah sebagai tanda benci. Profesor Dr. Hamka menyambung lagi pada ayat ke-47 bahawa hati orang yang seperti mereka, meskipun mereka turut pergi, tidak juga memberi kekuatan kepada pasukan Islam, melainkan mencapai keraguan, melahirkan rasa tidak puas hati dan mematahkan semangat juang orang beriman. Di penghujung ayat, Allah SWT menegaskan bahawa dia pasti mengetahui segala kezaliman dan sikap tidak jujur yang mereka lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-46 dan 47 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-46 dan 47 surah At-Taubah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menempelak golongan munafik yang tidak jujur dan membuat pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya dengan mencipta pelbagai alasan untuk ikut serta pergi ke medan perang Tabuk. Namun, Allah SWT Maha mengetahui, membongkar segala-galanya untuk dijadikan pedoman dan pengajaran kepada umat Islam di akhir zaman bahawa segala perkara pasti dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej dari ayat ini juga, Allah Ta'ala menjelaskan kepada orang beriman supaya tetap teguh mempertahankan Islam dan berwaspada apabila menghadapi ancaman musuh, sama ada musuh orang kafir atau orang munafik yang boleh menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan hilang kekuatan. Orang beriman juga hendaklah sentiasa bersabar dalam menghadapi segala kesusahan, kerana Allah Ta'ala sentiasa bersama orang yang sabar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-46 dan 47 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah teguh mempertahankan Islam dan bersatu hati mendaulatkan syariatnya, kerana ada di antara orang Islam sendiri yang sanggup menjadi musuh dalam daging, menyampaikan maklumat sulit kepada pihak musuh. Yang kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah taat kepada perintah Allah dan Rasulullah. Inilah tanda kita menghargai jasa perjuangan orang terdahulu untuk menegakkan agama Islam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan bercakap bohong dan bersikap tidak jujur, kerana perbuatan tersebut merupakan ciri-ciri orang munafik yang menyebabkan umat Islam akan berpecah kerana saling bermusuhan, seterusnya menjadi lemah, hilang kekuatan dan mudah dipermainkan oleh pihak musuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.